Halo, hai, Assalamualaikum, Swadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Subhapon Channel. Hari ni kita duduk di Masjid Raja Fatoni. Sekarang kita duduk terik yang ketiga, EP yang 15. Hari ni kita duduk dengan anak legah. Anak legah ni mari di mana? Daripada wakil PSP iaitu pencinta sejarah petani. Duduk dengan pencinta sejarah petani. Hari ni kita nak goyak tentang ni Masjid Raja Fatoni. Nak lagu mana cerita dia? Masjid Raja Fatoni ni adalah satu masjid yang bersejarah jugalah dalam negeri Tan ini. Khususnya bagi zaman petani di belah 7 raja. Jadi di sini adalah satu pusat tamadun untuk negeri Tan ini. Jadi masa ni masa 7 raja dah. Setelah mana pihak kerajaan Sia daripada Segoro yang buat pengusuran kepada Raja Bakok tu untuk belah 7 raja. Jadi asalnya petani tu semasa dulu tu yang EP sudah yang EP sebelum ni kita negeri petani adalah kuasa besar. Jadi zaman ini zaman Raja Fatoni ni kuasa kecil. Jadi 7 raja kuasa Raja Fatoni pun sama dengan raja-raja lain. Kalau kita tengok ni ada lagi lah bekas batu ni. Batu zaman dulu. Kalau kita tengok ada sikit lagi di depan tu. Batu. Gapo lagi hak ada hak yamet tu lah ni? Hak ada zaman ni iaitu telaga ni. Telaga. Telaga patu dengan koloh. Situ koloh. Situ koloh. Jadi kecek mudah-mudah kata dalam kawasan ni selain pada Masjid Kesik, selain pada Masjid Teluk Manuk dan Masjid Raja Telubai tu, di sini adalah yang orang guna tu agaknya ramai sini. Cuma dalam bandar ni orang kurang terkenal sebab masjid hak terkenalnya Masjid Tengah Tan ni. Jadi inilah pada awal-awal masjid bandar ataupun masjid jamek hak Raja Fatoni ni di sinilah. Okey, kita boleh masuk dalam dulu kak. Okey, kita tengok sebelah dalam ada gapo yang istimewa sini. Ni koloh ya dah. Ni koloh. Sebelah koloh. Ya. Kita mari kita tengok dulu. Ni sekadar bukan kata pusat, bukan sekadar masjid dak lah sini. Jadi pusat tamadun kak. Ni gapo ni panjang ni? Ni adalah kak nampak dak timur dia tu. Baldi tu. Baldi. Baldi tu. Yang tu cari ambil air. Lepas tu lagu anak umur tak biasa itu juga. Tu tengok. Lepas tu telaga dia dah. Gitu. Ni telaga dia, lepas tu ambil air masuk dalam kolah. Kalau turuk tengok dengan mata ni, supaya kata dia congik situ, dia jatuh deh. Dia jatuh di bawah tu, akhir mari bubuh dalam ni. Dalam kolah ni. Dalam kolah ni. Tapi nak yang kata besar tu, piyo nak congik pula. Ini adalah cara guna teknologi orang Tan ni. Tu cara karak air zaman dulu. Kalau lo ni tak ada tengok tak leh dah. Macam loreng tu gong. Ya tu gong macam loreng. Kalau tengok tu macam loreng air turun. Turun sini. Turun mari masuk di kolam. Nanti kita nak tahu kata masjid ni asal dia dari mana? Okey, asal dia dari petani 7 raja pada awal-awal. Setelah mana Tan kuasa besar, lepas tu dibagi divide and roll, dibagi kuasa 7 raja tu, maka tinggallah petani kecil. Namanya lepas tu Raja Tan ini diperintah raja pertama namanya Tengku Besar. Tengku Besar ni zaman tahun 1845. Mengikut tahun Masihi. Di sini pada awal-awalnya masjid ni di dekat istana. Dalam istana, dalam kawasan istana lah. Bol lepas tu mari pada Tengku Putih pada 1856. Tahun 1856 Masihi ni Tengku Putih mula ambil pindah sikit. Pindah mari sampai sini jadi 400 meter dengan istana. Lebih kurang. Lepas tu mari pula Tengku
apa ni Tengku Timung. Tengku Timung ni buat pusat pengajian sini. Yo Tani ni kita terkenal dengan ulama, okey. Tani tu. Jadi dulu tu pusat tamadun Islam tu kawasan Istana Taning tu, lepas ada perang dengan Sia ke apa tu habis. Bila hancur tu dah jadi kerajaan, jadi duduk rata-rata. Lepas pada Tani tu pecah habis, ulama-ulama gapo pecah tu, mari Tengku Timung ni lah. Dah zaman Tengku Timung ni buat semula pusat tamadun Islam sini. Buat mula pusat tamadun Islam, iaitu ada pengajian-pengajian kitab sini. Sebab itulah bermula di situ jugalah daripada kayu buat siming gini. Jadi seming. Jadi siming. Ni pada bangun di asal. Sini ni. Oh, comel pitu dia. Ni pitu. Oh, ni ukiran asal. Ni ada asal ni. Ni ukiran asal. Sini ni. Kalau tengok sebelah atas tu macam nak carok Cina-Cina gitu deh. Bunga ni. Ni macam bunga Melayu dah ni. Kenapa di atas tu jadi bunga Cina gitu deh. Comelnya. Tapi bunga gini ni dikatakan ada satu khak, satu tulisan khak. Bahasa Arab tu ya ada hak sendiri gini juga. Ni. Lepas tu kita tengok bunga, dah kita perhati ini bunga. Bunga ni ukiran ni adalah ukiran istimewa. Kalau orang ahli bunga tu dia tahu. Saya biasa pergi jumpa. Dulu tu ada satu pakar ukiran gini, yo kaji kata setiap bunga ni dia ada 7 raja ni ada bunga dia tersendiri. Jadi kalau tengok bunga tu cerah. Bunga ni bunga mai mana ni. Daripada legeh ko, raja reman ko, raja sai ko, raja apa lagi, raja taning ko, raja noncik ko, raja jalo ko, katakanlah. Ni dah kalau tengok di atas ni, tiye ni. Tiye di atas ni hok asal deh. Ya hok asal ni. Hok asal. Bunyi kata dia buat dengan apa ni? Hok ni okey. Dah. Pakar teknologi ni teknologi apa kita selari dengan daripada kita tengok bata hok tempat lama langkah suka. Lepas tu kita tengok di Masjid Gresik, kemudian kita tengok bata sini pula. Di sini Masjid Raja Cabai Tiga ataupun Raja Fatoni. Kita tengok sini ni ya lebih kurang, cuma era dia tahun dia tu panggil kata hok ni lebih baru sikit. Lepas tu ramuan simen ni dah daripada kapur putih, kulit kerang. Kulit kerang ni. Kulit kerang. Kapur putih, kulit kerang. Lepas tu dia ada telur air putih. Telur air putih. Lepas tu campur dengan madu lebah. Kalau kita ni panggil nisai madu. Nisai madu. Teknologi Masjid Gresik pun lebih kreatif juga. Seakal-akal juga. Bunyi kata bubuh cak jadi nilai pok air hujan deh. Bunyi kata. Pada dulu bunyi kata lah. Pada dulu jadi tak lekat sebabnya dia buat dengan nisai madu ke. Jadi madu. Air beralih jadi tak lekat. Tak lekat. Comel ni pintu asal masjid. Patu ni pintu asal dah. Barang ni semua bata ni kita pakai atap bata segara. Atap perabung dia tu. Teknologi pakai segara. Sebab asalnya kayu, lepas tu ubah jadi seming. Jadi bangunan batu gini ni. Lepas tu barang-barang ni barang teknologi ke apa setengah daripadanya import daripada China. Ni. Okey, lepas tu hak istimewa kan. Hak istimewanya kita tengok tu. Dalam tu adalah member khutbah. Member khutbah. Boleh kita masuk dalam kan. Jadinya kalau kita tengok ni bala asal ni depan ni yalah deh. Depan ni lepas tu ni. Lain tu jadi bina baru lah. Bina baru. Ni pada asal ni. Pada asal ni. Sekarang ni kita tengok boleh. Dah. Biasa pitu Melayu ni dia nak halus. Halus deh. Dia nak halus. Itu masjid Teluk Mana pun begitu juga. Masjid Teluk Au. Lebih kurang ni juga. Kalau pitu-pitu ya. Dan kecuali Masjid Gresik ya. Gresik. Masjid Gresik tu agaknya besar sikit. Ni pitu je kita boleh tengok. Pitu halus. Kecil sikit. Okey. Nanti kita pergi tengok apa nama saat ni? Boleh kak. Kita pergi tengok barang istimewa. Hak ni dah lambang-lambang orang Melayu dah. Iaitu membah khutbah.
Oh, memang aku tebak. Ya. Nanti jom masuk. Inilah style asal tia-tia dia. Dia bina lagu ni. Ni lapu yang mi dulu lagi ko. Lampu ni ya. Tapi sudah ubah suai lah. Ubah. Sudah ubah suai ni. Macam Tapi kerangka dia ni memang macam ni dah. lagu ni. Sebab masjid ni yo mewah sikit. Kerana satunya masjid di sini ni zaman Tujuh Raja ni kita menganggap ke zaman 1845 sehingga 2023 ni agaknya 100 tahun lebih saja. Masjid ni dibina. Maknanya pada masa tu teknologi mula masuk dah. Lepas tu antaranya pula masjid ni adalah masjid diraja. Sini. Istimewa kali ni deh. Ni istimewa sekali. Mic dia apa rare. Mic baru dah ni rare molek. Ni kutub apa? Ni bunga dia. Bunga ya. Ni bunga dia. Ni. Bunga member ni lagu ni kan. Ya. Jadi semasa saya pada awal-awal buat jelajah sejarah ni, kita mula ngaji sejarah. Kita mari sini ni ada seorang goyak kata buah kaca ni kak. Buah kaca ni nak tanya buah kaca ni dah ada dari asal lagi ke ni? Ya. Lah. Ini adalah lambang petani. Ni. Lambang petani. Iaitu menunjuk ada bangsa, agama, lepas tu tanah air, bahasa lebih kurang itulah. Masa tu. Jadi dia kata gini, kalau perahutan tinggi mana-mana tu, dia bila nampak 3 butir bola kaca ni, boleh tahu tu ini adalah daripada tani. Ini adalah daripada tani. Mungkin zaman Tujuh Raja dah kali. Supaya Cina-Cina deh. Yo gini, orang kata kalau segi peradaban, di segi peradaban ataupun budaya gapo, orang Melayu di Taning ni khususlah dah, hanya Melayu umum, tapi tembik Melayu Taning ni adalah peradaban daripada daripada India. Peradaban tu daripada India. Seduk pakai adat istiadat gapo tu biasa tu kita tengok India. Tetapi kalau di segi bisnes ekonomi kita berpengaruh dengan Cina. Ni lebih kurang. Sebab zaman kita duk tengok tu banyak ketinggalan makuk kesel-kesel makuk bukan pecah-pecah tu makuk daripada Cina. Ya dah. Lepas tu ni pula kak. Ni dia ada cara naik. Cara naik. Ni cara naik. Kita tengok. Ni naik dengan jangkau dengan kiri supaya nak we siapa di atas main balik kan ni. Ni nampak ni goni dia ni. Ni. Ya tak ada tok lek kan ni. Tak, ya tak ada tok lubang lek kan ni. Tak lari nak jakoh. Nak jakoh. Ni cara yo. Cara ya ada royak. Ni cara hidup. Cara hidup zaman dulu. Langkah-langkah daripada langkah. Kiki. Nak kiri. Nak kiri ni kerana kita nak jakoh atas tebahnya kan ni. Kan ni. Kalau tak serius kita nak tinggi gitu gitu. Jadi nak buat lagu mana? Apa uduh deh. Apa uduh ngekeng apa deh. Uduh. Jadi atas tapak tebah ni kita tak boleh tak kira lagi nak atas ni dia tak sesuai lah. Lekuk payah. Dia kena nak lagu ni. Tu cara dia. Lepas tu cara turun pula. Dia buat molek dah. Cara turun pula kena turun gini. Kaki kiri. Kaki kiri. Turun kaki kiri. Turun atas mebar tebah kaki kiri. Supaya ada istiadat masuk masjid tu. Nak jakoh kaki kanan, nak turun kaki kiri. Ni adalah falsafah orang Melayu itu. Keistimewaan. Cuba naik kak. Cuba. Kalau mudah-mudah ajar kalau zaman lo ni kok. Orang lo ikut nak jakoh dah. Ikut nak jakoh. Ni jadi ya tak lek kiri dah. Tak lek kiri dulu. Tak lek kiri boleh naik lek kanan. Naik lek kanan. Tu dia. Kalau turun turun lek kiri. Turun kiri. Gini. Ni kiri. Ni kiri lah. Maaf. Turun lek kanan. Turun kanan. Turun kanan. Supaya tubek dah member ni lek kiri. Lek kiri. Bermula jakoh masuk dengan lek kanan. Jakoh tubek lek kiri. Bagus tengok ya buat. Sampai hari ni anak cucu boleh tengok lagi cara-cara adat naik turun. Ya. Ni. Yang dulu. Lepas tu ni tukar ya. Tukar dia. Dikatakan tukar asal juga. Tukar asal. Sina-sina deh.
Kalau tengok zaman dulu berkali comel benar deh. Kenapa lulik-lulik ni deh. Ha tu. Ada lagi. Macam buat dengan kaca gitu deh. Ya lebih kurang tu. Comel-comel. Saya tegas sekali lagi bahawasanya pernah berlaku pusat pengajian. Pusat pengajian Islam di sini. Iaitu kitab-kitab. Dan seperti mana di negeri jiran kita sebelah Malaysia, setiap maghrib tu dia ada kuliah maghrib. Dia ada kuliah maghrib. Lepas tu sekarang ni di Masjid Cabai 3 pun masih ada lagi kuliah maghrib. Lepas tu saya dalam maklumat sejarah kata zaman Tengku Abdul Qadir Kamarudin ni dia sebelum dia ditahan oleh kerajaan Bangkok ke penjara tu, dia buat pengajian kitab dan Al-Quran. Jadi benda tu sekarang ni tu sudah masih beramal lagi di sini. Ya. Inilah sikit sebanyak maklumat dari Masjid Raja Patani deh. Itulah harap berfaedah belaka. Bermanfaat belaka deh. Nak pergi mana pula? Kita nak pergi tinjau suasana luar betul. Suasana. Dan kita tengok ada satu lagi Wakah Haji Sulong. Ni malam lupa teh. Wakah Haji Sulong betul-betul wakah bahasa Melayu. Kita boleh tengok sebentar. Sini sejak ni. Ada sejak salangan. Kalau tengok ni, alhamdulillah. Jumpa lagi sejarah. Ya. InsyaAllah. Ni kalau kita tengok sini ialah lubungnya dari lubang. Dari itu lubang. Lubang ramanya. Masya-Allah. Masa tengok.